Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha esok. Pada hari ini ialah sidang media bulanan Kementerian Ekonomi mengenai perkembangan inflasi dan hari ini walaupun sedikit lewat seminggu, saya akan mengulas mengenai kadar inflasi Malaysia yang terus mereda untuk bulan Mei 2023 kepada 2.8%, dan rancangan bersepadu menangani kos sara hidup yang telah pun difokuskan oleh kerajaan sejak mengambil alih dalam bulan Disember yang lepas. Kadar inflasi Malaysia pada bulan Mei 2023 terus mereda kepada 2.8% berbanding kepada 3.3% pada bulan April 2023, iaitu mencatatkan penurunan 9 bulan berturut-turut. Pada September 2022, kadar inflasi adalah 4.5%, dan sejak mengambil alih dalam bulan Disember, kadar inflasi telah menurun daripada 3.8% dan 5 bulan kemudian sehingga Mei 2023 kadar itu telah pun turun kepada 2.8%. Kadar inflasi Mei 2023 adalah kadar inflasi yang paling rendah dalam tempoh setahun, mencerminkan trend harga yang semakin stabil yang berterusan. Penurunan inflasi bagi Mei 2023 juga menunjukkan kejatuhan menyeluruh yang merentas semua kategori perbelanjaan, menandakan penstabilan harga secara menyeluruh. Kadar inflasi yang stabil adalah kunci kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan agar ekonomi negara terus berkembang tanpa menyebabkan permintaan yang mendadak sehingga menyebabkan harga barang dan perkhidmatan naik melonjak. Kadar inflasi melambangkan keseluruhan harga daripada sebulan ke sebulan, dan keseimbangan yang perlu dicapai oleh kerajaan ialah supaya dalam keadaan ekonomi terus berkembang baik, itu tidak menyebabkan permintaan naik melonjak sehingga menyebabkan harga tidak terkawal. Ini memang matlamat nombor satu pengurusan ekonomi mana-mana negara, iaitu memastikan pertumbuhan itu kekal bagus, tetapi pertumbuhan yang baik itu tidak menyebabkan harga naik melonjak. Seperti yang kita tengok di Amerika Syarikat sekarang dan juga ekonomi-ekonomi lain, cabaran itu masih lagi besar, iaitu cabaran untuk mengekang kenaikan harga barang yang berterusan akibat daripada pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, penstabilan harga melalui penurunan inflasi yang menyeluruh dan berterusan adalah sebahagian daripada strategi menyeluruh kerajaan untuk menangani kos sara hidup rakyat agar tidak membebankan. Strategi pertama ialah penstabilan harga agar tidak naik mendadak. Selain daripada instrumen-instrumen dasar, dan bila saya sebut instrumen dasar, ini termasuklah gabungan kawalan harga bagi barang-barang ruji yang digunakan oleh rakyat, termasuk juga dasar monetary yang dikawal oleh Bank Negara Malaysia, dan juga skim-skim insentif yang berkaitan dengan harga seperti yang dijalankan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup. Jadi gabungan instrumen-instrumen dasar ini, serta apabila ditambah lagi dengan penguatkuasaan, selain daripada strategi pertama ini, kerajaan juga menumpukan usaha untuk memastikan bekalan makanan digandakan
untuk tempoh sederhana dan jangka panjang supaya seiring dengan permintaan pasaran. Dari satu sudut, kos sara hidup ini adalah yang berkaitan dengan harga. Harga ini berkaitan dengan permintaan yang itu boleh diuruskan melalui instrumen dasar yang saya sebut tadi dan penguatkuasaan. Satu lagi sudut mengenai harga ialah mengenai bekalan. Jadi dasar kerajaan selama 6 bulan ini ialah yang menyentuh kepada kedua-dua aspek. Instrumen dasar dan penguatkuasaan yang memfokuskan supaya inflasi itu dikawal dan ia telah berjaya sehingga turun pada kadar yang paling rendah dalam tempoh 12 bulan. Tetapi juga melalui Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian yang lain, kita juga menumpukan kepada sudut perbekalan, maksudnya bekalan, makanan dan sebagainya, supaya ia dapat memastikan permintaan itu selari dengan penawaran. Oleh itu, dalam bulan Julai 2023, sekarang ni dah akhir bulan Jun, jadi dah tak lama lagi dah, dalam beberapa minggu daripada sekarang, Kementerian Ekonomi akan mengumumkan projek-projek pertanian dan pemakanan yang melibatkan 1,000 ekar pertama di seluruh negara di bawah inisiatif usahawan tani ataupun INTAN yang dikendalikan sebagai satu daripada program inisiatif pendapatan rakyat. Projek-projek untuk 1,000 ekar pertama tanah-tanah kerajaan ini telah pun mengenal pasti rakan-rakan strategik dari kalangan agensi pertanian kerajaan persekutuan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan negeri yang akan mengusahakannya, yang akan membantu kita menangani aspek bekalan makanan di jangka masa sederhana dan panjang. Prosesnya sejak IPR dilancarkan dalam bulan Februari yang lepas, prosesnya melibatkan Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan seluruh agensi di peringkat persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri untuk mengenal pasti tanah-tanah kerajaan yang boleh digunakan. Selepas kita kenal pasti tanah-tanah kerajaan ini, kemudian kita bekerjasama pula dengan agensi-agensi pelaksana untuk fasa pertama 1,000 ekar ini. Kita tumpukan kepada agensi-agensi pelaksana dalam dari sektor awam, termasuklah Pertubuhan Peladang, Perbadanan Pertanian Negeri-Negeri dan sebagainya, kerana usaha kita ini bukanlah seperti yang dahulu, iaitu meminta orang ramai bercucuk tanam ataupun memberikan bantuan awal sahaja, tetapi ia melibatkan pembinaan keseluruhan infrastruktur pertanian daripada cari tanah, bersihkan tanah, bina infrastruktur itu sama ada rumah hijau ataupun ladang-ladang fertigasi, kemudian lantik rakan strategik yang akan menjadi operator, dan operator inilah yang akan mengendalikan fasiliti-fasiliti pertanian tadi dengan membawa masuk dan melatih dan menguruskan rakyat daripada kalangan B40 dan miskin tegar yang menyertai program IPR. Jadi insya-Allah kita akan umumkan 1,000 ekar yang pertama ini di seluruh negara, dan insya-Allah selalunya dia melibatkan nisbah suku ekar ataupun setengah ekar yang akan diberikan plot itu kepada seorang penerima. Jadi insya-Allah dia akan melibatkan sehingga 4,000 orang penerima INTAN yang akan kita usahakan. Seterusnya, Kementerian Ekonomi juga akan membuka permohonan dari syarikat-syarikat pertanian swasta pula selepas ini untuk menjadi rakan strategik di bawah INTAN untuk mengusahakan industri pertanian dan pemakanan di tanah-tanah kerajaan yang dikenal pasti di seluruh negara bagi keluasan tanah yang seterusnya.
1,000 ekar yang pertama kita tumpukan untuk melantik dan bekerjasama dengan rakan strategik pelaksana dari sektor awam. Yang seterusnya itu bagi tanah-tanah yang kita akan terus kenal pasti dan mendapatkan persetujuan daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk melaksanakan projek-projek pemakanan dan pertanian. Kita juga akan buka kepada rakan-rakan strategik pelaksana dari kalangan syarikat-syarikat swasta pertanian selain daripada agensi-agensi dari sektor awam. Maklumat lanjut mengenai langkah ini serta butiran bagaimana syarikat-syarikat swasta boleh tampil untuk bekerjasama dengan kerajaan mengusahakan fasiliti pertanian di bawah IPR ini di seluruh negara akan diumumkan juga dalam bulan Julai 2023 yang akan datang. Kami berharap usaha berterusan untuk menggandakan kapasiti industri pertanian dan pemakanan yang melibatkan sektor awam, swasta dan orang ramai dari kalangan B40 dan miskin tegak ini dijangka akan memastikan bekalan makanan yang lebih mampan di masa akan datang sebagai satu lagi pelengkap kepada usaha bersepadu kerajaan memastikan harga barang makanan adalah terkawal. Itu strategi pertama menangani soal kos sara hidup, iaitu kita tumpukan kepada harga. Tumpu pada harga ini melibatkan instrumen dasar dan penguasaan, dia juga melibatkan aspek perbekalan makanan. Strategi kedua kerajaan dalam menangani kos sara hidup ialah usaha-usaha untuk memastikan gaji dan pendapatan rakyat naik secara berkala setimpal dengan kenaikan kos sara hidup. Ini perkara yang saya ingat tidak pernah disentuh oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini secara menyeluruh. Di mata rakyat, setiap kali kita bercakap mengenai kos sara hidup, selalunya ia berkisar kepada macam mana kerajaan nak bagi subsidi yang lebih, macam mana kerajaan nak turunkan harga. Tapi sebenarnya ada satu lagi aspek yang penting, iaitu kalaupun kerajaan menumpukan 100% kepada soal harga barang tetapi tidak menumpukan kepada usaha-usaha melalui dasar dan inisiatif untuk menaikkan gaji rakyat secara setimpal, maka masyarakat kita akan terus bergelumang dengan persoalan kos sara hidup. Fokus Kementerian Ekonomi ialah membangunkan kerangka dasar gaji progresif bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan pertubuhan gaji yang lebih sekata dan inklusif, seterusnya mendorong kepada gaji dan pendapatan yang lebih baik kepada semua pekerja, terutamanya golongan muda. Kertas dasar yang pertama mengenai dasar gaji progresif akan dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara atau MTN dalam bulan Ogos 2023 untuk mendapat panduan daripada kepimpinan negara, dan itu akan memulakan secara rasmi usaha-usaha pentadbiran ini untuk kita meningkatkan gaji dan pendapatan rakyat melalui kerangka dasar. Ini adalah kali pertama dalam sejarah negara mana-mana pentadbiran. Sebelum ini kita dah bertukar banyak kali pentadbiran, tapi ini adalah kali pertama dalam sejarah negara kita satu pentadbiran mengusahakan satu kerangka dasar khusus mengenai pertumbuhan gaji yang sekata dan inklusif kepada semua pekerja. Fokus kepada pertumbuhan gaji juga akan menjadi tema utama perancangan-perancangan ekonomi negara yang dikendalikan oleh Kementerian Ekonomi di bawah rancangan-rancangan Malaysia yang akan datang. Dan insya-Allah kami yakin bahawa dua strategi bersepadu ini dijangka akan dapat membantu menangani kos sara hidup rakyat secara mampan yang melalui penyelesaian kukuh yang berkekalan. Jadi kita tidak mahu
soal kos sara hidup yang dialami rakyat ini ditangani secara sedikit-sedikit ataupun secara tidak bersepadu dan hanya melihat kepada satu dua perkara yang mendapat tumpuan pada ketika itu saja. Kita mahu menyelesaikannya melalui satu penyelesaian yang bersepadu dan kukuh. Sebab itu ia akan melibatkan kerangka dasar mengenai gaji juga, selain daripada meningkatkan infrastruktur penghasilan makanan di seluruh negara. Ada soalan? Projek tu kalau kiranya sudah take off lah, kerana I was explaining proses dia itu bermula dengan mengenal pasti tanah. Bila kita mula kenal pasti tanah tu, maksudnya dia take off lah, kerana itu adalah halangan yang paling utama dalam negara kita untuk menggandakan kapasiti pertanian. Sebab kalau tanya dengan orang biasa, memang ramai yang berminat untuk bercucuk tanam tapi dia tak ada tanah. Jadi sebab itu fokus Kementerian Ekonomi ialah kita selesaikan perkara itu daripada A to Z. Jadi kalau mengikut perancangan kami, apabila kita telah berjaya mendapat persetujuan untuk menggunakan tanah-tanah kerajaan, dan ini kami kena semak daripada setiap kementerian, setiap agensi, kerajaan negeri dan sebagainya, itu bermakna ia sudah bermula. Tetapi sama juga dengan pelaksanaan apa-apa projek, dia ada peringkat-peringkat dia, daripada mengenal pasti tanah, kemudian dia melantik kontraktor pelaksana, kemudian membabitkan pembinaan, kerana kita tanah itu kena dibersihkan dan disediakan, kemudian sama ada rumah hijau, greenhouse itu perlu dibina, kemudian ataupun kalau fertigasi, segala kelengkapan infrastruktur itu perlu dibina. Dan selalunya pembinaan ini mengambil masa antara 1 hingga 2 bulan, dan selepas itu peserta-peserta akan mula masuk. Setakat ini projek pertama yang sudah sampai ke peringkat penanaman dan sudah hampir ke menuai hasil ialah di Selangor, dan yang seterusnya yang sudah pun infrastruktur itu sudah hampir siap dan sudah mula ke peringkat penanaman ialah di Putrajaya seterusnya. Dan untuk 1000 ekar ini semuanya masih lagi di peringkat tanah yang telah dimuktamadkan. Dia akan masuk ke peringkat untuk membersihkan tanah, kemudian untuk membina infrastruktur. Selalunya tempoh masa untuk membersihkan tanah dan menyediakan infrastruktur itu bergantung di antara 1 ke 3 bulan, bergantung kepada saiz tanah itu. Dan kemudian peserta akan mula masuk, bergantung kepada tanaman. Kitaran itu antara 3 ke 5 bulan. Ada tanaman yang dalam 3 bulan sudah boleh dituai, ada yang sehingga ke 5 bulan. Dan selepas itu, oleh kerana infrastruktur itu milik kerajaan dan memang ada di situ, selepas itu ia akan berterusan dengan kitaran-kitaran tanaman yang seterusnya. Dan kita juga semasa merancang kapasiti pertanian ini telah mengambil kira beberapa risiko pelaksanaan sebelum ini. Contohnya apabila petani ataupun usahawan tani yang terlibat itu lepas 2-3 bulan dia kata dia tak nak bercucuk tanam dah. Jadi sebab itu kita membina fasiliti pertanian ini seolah-olah ia satu kilang. Maknanya semua itu sudah ada di situ. Kalau ada peserta yang kata mereka tidak lagi mahu terlibat, kita akan gantikan dengan peserta yang lain, kerana keseluruhan kemudahan itu diuruskan oleh satu operator, selalunya sama ada agensi pertanian kerajaan ataupun selepas ini bila ia dibuka kepada syarikat-syarikat swasta, ia akan diuruskan oleh syarikat-syarikat swasta yang mengendalikan peserta-peserta ini. Ada soalan lain? Apa jenis tanaman ini? Tanaman itu bergantung kepada tempat-tempat dan juga kajian mengenai permintaan.
buat masa sekarang tumpuannya berdasarkan beberapa panduan utama. Satu, ia mesti pertanian kontan yang kitaran tuaiannya itu antara 3 ke 5 bulan. Sebab kalau tidak, dia ambil masa yang lama tu, hasil kepada penerima itu lebih lama. Kedua, tanaman kontan yang boleh diusahakan melalui polybag ataupun fertigasi, kerana buat masa ini kaedah polybag dan fertigasi ini boleh digabungkan dengan teknologi pertanian sedia ada supaya kita boleh kawal mutu secara menyeluruh, kerana dia siram masuk air pun melalui sistem, baja pun melalui sistem. Jadi itu mengurangkan risiko perbezaan mutu tuaian itu akibat daripada lain peserta siram air lain. Jadi ketiga, kita menumpukan kepada tanaman-tanaman yang ada pasaran serta-merta di sekitar dan mudah mendapat pembeli, dan yang ada import yang sepatutnya tak ada import. Jadi sebab itu tumpuan banyak kepada tanaman kontan seperti cili buat masa sekarang, kerana permintaan itu memang tinggi. Dia akan bertukar daripada satu kawasan ke satu kawasan. Ada juga yang dikenal pasti, contohnya sebagai tanaman yang lebih bernilai tinggi seperti nanas, tapi daripada satu bentuk tanaman ke satu bentuk tanaman yang lain, ekonomisnya berbeza kerana kitaran dia berbeza dan sebagainya. Dalam keadaan kita mempunyai syarat bahawa jumlah bantuan daripada kerajaan yang diterima oleh seorang miskin tegar ataupun B40 itu tidak melebihi RM20,000 setahun. So there's a lot of parameters that we have to work on untuk memastikan bahawa keseluruhan economics itu masuk akal dan orang kata sustainable. So to make sure that it's sustainable financially, you look at the market. You also look at how much does it cost to operate, to give the margin, because we don't want to subsidize. Kalau tidak, dia tak sustainable. Jadi we make sure that untuk satu plot 30 hektar ke 40 hektar, what's the total cost, and then you divide by the number of recipients supaya the total tu tidak melebihi daripada jumlah RM20,000 seorang yang boleh didapati, yang untuk tempoh 2 tahun mereka berada dalam skim ini. Dia bergantung kepada kawasan-kawasan, but I think I prefer to announce it in total secara terperinci dalam bulan Julai nanti, because we will then bring all the strategic partners, tanah di mana, then we'll be able to disclose the peruntukan dan sebagainya by then. Tapi dia bergantung kepada tanah, sebab tanah itu berlainan. Ada tanah yang landai, kos dia agak kurang sedikit. Kalau tanah itu perlu lebih untuk kita bersihkan, and the cost is slightly more lah. But the total amount tu nanti we will announce for the first 1,000 acres ni in July, in a few weeks time. Okay? Ya. Yeah. Suluh negara. Dia kita buka kepada semua kerajaan negeri dan juga kementerian-kementerian. Jadi dia bergantung kepada negeri mana yang lagi cepat tampil untuk bekerjasama untuk bagi tanah. Sebab kerajaan persekutuan tidak ada tanah. Kan? Jadi kalau kita nak ambil kaedah yang dulu, yang nak pergi beli tanah, memang tak jadilah sampai bila-bila. Jadi kaedah yang kita ambil ialah kita tengok satu yang kita tahu, kita tengok mana tanah yang sekarang ini milik kerajaan persekutuan melalui kementerian-kementerian tetapi tidak digunakan. Jadi kami kena pujuk satu kementerian dan agensi satu demi satu untuk bagi gunakan dahulu untuk tanam. Kita juga buka kepada kerajaan-kerajaan negeri, sebab tanah ni miliknya kerajaan negeri yang banyak.
Jadi dia bergantung kepada mana kerajaan negeri yang lebih cepat tampil, maka manfaat itu ialah kepada penduduk di negeri itulah. Jadi kita ada beberapa negeri yang lebih cepat daripada yang dulu, yang lain. Jadi sebab itu dalam bila kita umumkan 1000 ekar yang pertama itu akan beri gambaran sebenarnya kerajaan negeri mana yang lebih cepat menyahut untuk bersama-sama mengusahakan ini, sebab proses awal itu mesti bermula daripada agensi yang memiliki tanah itu tampil ke depan untuk bekerjasama, kerana Kementerian Ekonomi hanya boleh menguruskan dari segi dana dan juga operasi keseluruhan peserta rakan strategi, tapi ia mesti bermula daripada tanah. Dan insya-Allah ini proses yang kita memang pergi daripada satu bulan ke satu bulan, mengenal pasti tanah dan memujuk pemilik-pemilik tanah ini untuk meminjamkan tanah kepada Kementerian Ekonomi untuk mengusahakan fasiliti pertanian ini. YB ada soalan lain sikit. So can I get your comment on Bank Negara's statement yesterday that it will intervene in the foreign exchange market to stem currency movements that are deemed excessive? I think you have to read that in the context. Intervene ni ada banyak cara intervene kan. Ada negara yang central banks-nya intervene directly in the market. The context of Bank Negara's statement semalam is, when you say intervene, is in really monitoring the movement of whether cash being expatriated back to Malaysia kan, sebab ada keadaan yang mana syarikat yang pengeksport contohnya, yang apabila dia ekspor, dia dapat bayaran dalam dolar, wang itu tidak dibawa balik ke Malaysia dalam ringgit kan. Jadi perkara ini perkara biasa dan memang menjadi rutin Bank Negara sebenarnya, yang sentiasa mengikuti aliran keluar masuk, bukan saja selalunya orang kata kalau aliran keluar masuk ni orang ingat hanya pelabur asing FDI saja bawa masuk ke Malaysia. Jadi dia ingat bila bawa masuk ke Malaysia, kalau mata wang itu lebih rendah di pasaran, dia bagi gambaran konon tidak ada pelaburan asing. Itu tak betul sebenarnya. Pelaburan asing yang dicatatkan untuk tempoh suku pertama tahun ini adalah antara yang paling tinggi. Jadi ada aliran-aliran lain termasuklah juga ialah pengeksport kita yang mengeksport barang dibayar dalam dolar, sama ada mereka dengan segera membawa balik wang itu dan ditukar kepada ringgit. Jadi kalau jumlah itu besar dan ia berterusan, sudah tentu dia ada kesan kepada ringgit lah. Jadi sebab itu kenyataan Bank Negara itu adalah dalam konteks yang sedemikian, untuk memastikan bahawa kita sekarang ini mengikuti dengan dekat aliran keluar masuk wang, supaya kita boleh membaca secara terperinci faktor-faktor selain daripada faktor global yang mempengaruhi kedudukan mata wang sekarang. Ada soalan lain? Mengenai inflasi, adakah trend menurunnya akan berterusan? InsyaAllah, saya ingat trend ini pada unjuran dan juga data yang kita ada, dan juga mengambil kira lah keadaan ekonomi yang makro pada peringkat negara dan antarabangsa. Saya yakin bahawa trend ini akan berterusan lah. Maksudnya harga itu telah stabil. Ramai yang akan yang mungkin ada yang akan kata yalah tapi harga masih lagi tinggi dan sebagainya kan. Saya nak bagi perspektif begini kan. Apa beza apabila contohnya
kalaulah inflasi ini tidak turun daripada Disember bila kerajaan perpaduan mengambil alih. Katalah inflasi itu kekal pada tahap 4 ke 5%. Sehingga sekarang dia kekal. Kalau dia tak naik pun dia kekal begitu kan. Maksudnya harga barang itu daripada satu bulan ke satu bulan menjadi lebih mahal dan lebih mahal dan lebih mahal. Berbeza dengan keadaan sekarang, apabila inflasi itu menurun, maksudnya kenaikan itu semakin mereda dan dia akan ada satu keadaan, saya berharap dalam bulan Ogos, September nanti, yang harga barang pada bulan Ogos atau September pada tahun ini adalah sama pada tahun yang lepas. Untuk ia turun, ia akan bergantung kepada permintaan dan bekalan. Yang itu yang kalau bekalan itu bertambah dalam jangka masa sederhana, setengah barang harga akan mula turun. Tapi dia tidak naik dan berbeza dengan contohnya sebelum kami mengambil alih, dalam tempoh 6-7 bulan semasa pentadbiran Perikatan Nasional dahulu, inflasi naik daripada 2% dan dia naik mendadak sehingga menjadi 4.5%. I think the highest was 4.7 last year dalam tempoh yang pendek. Jadi maksudnya dari satu bulan ke satu bulan harga terus naik kan. Jadi sasaran kerajaan atau mana-mana kerajaan pun yang menguruskan ekonomi ialah memastikan kestabilan harga. Bila harga itu inflasinya sudah berada dalam lingkungan 2 ke 2.5%, maksudnya dari setahun ke setahun harga itu naik sedikit saja dan dia hampir sama dengan tahun lepas. Jadi insya-Allah kita ke arah itu. Kalau Mei 2.8%, saya berharap agar angka itu kekal ataupun makin turun pun ke arah Ogos dan September, dan bila kita sudah sampai ke angka sekitar 2.5%, 2%, maksudnya harga dalam bulan Ogos dan September tahun ini sama dengan tahun lepas. Dan itu sebenarnya banyak membantu rakyat dari segi kos sara hidup, kerana rakyat menanggung harga yang stabil, dan sebab itu bila kita mula menumpukan kepada gaji progresif, dan kalau kita berjaya memastikan ada peningkatan gaji yang berkala untuk tempoh 5 ke 10 tahun yang akan datang, harga yang stabil tapi kenaikan gaji itu yang lebih berkala dan berlaku secara berterusan, itu akan memberi ruang yang lebih dari segi pendapatan boleh belanja kepada rakyat, dan akan menambahkan wang dalam poket. Keadaan itu tidak berlaku sebelum ini. Gaji tidak naik tapi harga naik daripada sebulan ke sebulan sehingga ke peringkat yang semakin tinggi. Sebab itu pandangan saya, pada kadar yang inflasi turun selama 9 bulan berturut-turut ini, walaupun sekarang mungkin rakyat merasakan ini tidak mencukupi dari segi bebanan bulanan mereka menanggung kos sara hidup, tapi apabila rancangan bersepadu itu yang melibatkan penstabilan harga dan inflasi dan juga gaji progresif yang meningkatkan gaji secara berkala, itulah sebenarnya yang akan membantu rakyat di jangka sederhana dan panjang menangani kos sara hidup. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Jangan makan lembu atau rendang banyak-banyak. Terima kasih.